بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أولا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله العظيم. Semudakan tuan-tuan imam, pengurusi dan juga ahli digital bahasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi untuk bertemu lagi pada malam ni untuk kita sambung lagi kisah yang berkaitan dengan mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Dan tuan-tuan, dalam pertemuan kita yang lalu malam semalam kita ada sentuh sedikit sebanyak berkenaan dengan perjalanan baginda Nabi SAW daripada Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis dan tempat-tempat persinggahan baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam perjalanan yang penuh dengan sejarah ni, perjalanan yang penuh dengan mukjizat ini, Nabi diperlihatkan dengan beberapa perkara. Antaranya ialah dalam perjalanan Nabi sebut dalam perjalanan baginda Nabi SAW untuk menuju ke Baitul Maqdis, Nabi diperlihatkan dengan seorang wanita yang sangat tua. Ajuz ni tua sangat-sangat, tuan-tuan. Dia minta wazan fa'un. Dia kalau orang ngaji bahasa Arab dia tahu. Kalau kita kata Naim ni kaki tidur, Muhammad yanamu bil lail, Muhammad tidur waktu malam, tu biasa kan, memang tidur malam. Tapi kalau dia kata Muhammad naumul lail, Muhammad ni kaki tidur ni naum, dia guna kalimat naum atas wazan fa'ul. Ini memang kaki tidur ni. Artinya sebelum ke-7 dah lena sampai ke-5 pagi, 6 pagi, 7 pagi tu. Kalau kita kata Muhammad naumul duha, memang kaki lena tu. Lena sungguh. Rajulun takul, kaki makan tu. Orang yang sangat-sangat makan. Jadi bila sebut Nabi diperlihatkan dengan seorang perempuan ajuz tua, sangat-sangat tua. Jadi dia panggil Nabi Muhammad, tapi Nabi tak menyahut. Tuan-tuan, itulah tuan-tuan
bekalan yang dibekalkan kepada Nabi SAW ketika sebelum perjalanan yang dibelah dada Nabi itu, dibekalkan iman, dimasukkan dengan ilmu dan hikmah. Itu kesemuanya bekal dalam perjalanan baginda Nabi SAW, supaya perjalanan baginda Nabi ini terhindar daripada perkara yang tidak diingini, sehingga kan Nabi dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan matlamat akhir dalam perjalanan tersebut dengan sempurna dan dengan elok. Karena apa yang menimpa Nabi Allah Musa alaihissalam, tuan-tuan, suatu Nabi Musa berada di Tur Sainah dan baginda meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa bukannya melihat Allah Ta'ala pun. Allah Ta'ala perintah dia tengok ke arah itu bukit tersebut, gunung tersebut. Kalau la fa in istaqarra makanah, kalau bukit itu tetap di tempatnya, fasawfa tarani, hang dapat tengok aku. Tapi apabila Allah tajalli kepada bukit tersebut, maka hancur luluh bukit tersebut. Dan Rabbah Nabi Allah Musa alaihi salam kerana melihat apa yang berlaku di hadapan mata baginda. Yang dia tengok adalah bukit yang runtuh, bukannya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ni tak mampu nak tengok perkara yang macam tu, tuan-tuan, di luar daripada pemikiran dan kemampuan kita. Bagaimana al-fani, makhluk yang akan musnah nanti ni, yang bersifat baharu, hendak melihat Allah Ta'ala yang al-baqi, yang kekal, azali, abadi, yang kita sebut sebagai yang kekal selama-lamanya. Jadi tak ada makhluk, tak ada manusia yang boleh melihat keadaan yang macam tu, melainkan perlu dibekalkan dengan keperluan-keperluan, kekuatan-kekuatan untuk menghadapi peristiwa yang sangat-sangat menakjubkan ini. Maka dengan bekalan yang daripada Nabi itulah, maka Nabi boleh meneruskan perjalanan baginda sehingga selamat daripada setiap godaan-godaan yang ada di kiri kanan perjalanan tersebut. Diperlihatkan kepada Nabi dengan rupa yang begitu rupa orang tua tadi ni. Lalu Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Jibril, apakah tu suara tadi ni? Maka Jibril kata, itulah wanita tadi ni adalah dunia. Dunia yang macam itulah bentuknya. Wanita yang tua yang dah bongkok dah tadi ni, dah bongkok gitu lah. Jalan ketak-ketak memanggil Nabi SAW. Andai kata Tuhan menyahut seruan tersebut, nescaya ramailah di kalangan umat Tuhan yang akan terpengaruh dengan keduniaan tadi ni. Tuan-tuan, dalam badan Nabi tak sahut pun kita dah tak sanggar dah. Merompat kiri kanan belakang depan atas bawah tak kira dah. Nah, kalau sungguh kan kita akan kata kat siapa-siapa. Artinya percaturan ni kita sanggup untuk buat apa sahaja demi untuk mendapatkan kuasa, untuk mengekalkan kuasa, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan sedikit habuan keduniaan yang walaupun terpaksa kita jual agama, yang kadang-kadang terpaksa kita jual maruah diri dan sebagainya. Ini yang berlaku dalam kehidupan umat Islam yang kita lihat pada hari ini. Itu dalam pada baginda Nabi tidak menyambut seruan tersebut. Bayangkan kalau baginda sahut seruan tersebut, apakah yang akan berlaku? Tentulah lebih dahsyat lagi kepada umat ini. Kemudian dalam perjalanan lagi, Nabi tercium bauan yang sangat-sangat harum. Lalu Nabi bertanya, bauan harum apakah ini? Jibril mengatakan, inilah bauan harum Masyitatu binti Fir'aun. Masyitah bukan nama dia Masyitah, nama saya pun tak tahu apakah nama dia tu. Tapi Masyitatu tu ialah artinya tukang yang mengikat rambut, yang menyisir rambut. Dan kalimat al-mus sikat tu. Jadi dia kerja dia adalah menghiasi anak Fir'aun dan dia menyikat rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba terjatuh sikat yang dipegang. Dan dia seorang wanita yang mukminah yang salihah. Tiba-tiba dia jatuh sikat tersebut, dia pun menyebut kalimat Allah, disebut Bismillah dengan nama Allah. Lalu berkatalah anak Fir'aun, awalaki rabbun ilahun ghairu abi, adakah kamu memiliki Tuhan selain daripada ayahku? Maka jawab Rasulullah, na'am, rabbi wa rabbu abika huwa Allah. Ya,
Tuhan aku dan Tuhan bapa hang tu adalah Allah. Jadi bapa hang tu bukannya Tuhan. Maka dia pun menceritakan kepada ayahnya apa yang berlaku. Lalu dipanggil menghadap Firaun, dan Firaun pun tanya. Maka Firaun pun menyatakan perkara yang masyarakat menyatakan perkara yang sama. Tuhan aku dan Tuhan kamu, Tuhan sekalian manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diminta untuk kembali semula, meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Musa tu, kembali kepada agama mereka, itulah agama penyembah berhala tadi, menyembah Firaun lah sebagai Tuhan. Oleh kerana dia tak nak, maka dia dijatuhkan hukuman, dia itulah akan dilempar masuk ke dalam air panas yang melegak. Jadi ahli keluarga dia seorang demi seorang dilempar masuk, anak-anak dia. Sampailah yang terakhir, ketika mana dia nak dilemparkan masuk dalam tu, ketika tu dia sedang menggendong anak kecilnya yang masih menyusu tu. Ketika tu ada sedikit perasaan gemetar dia, tuan-tuan takut kan? Kita pun sama juga kan, jangan kita lepak tu tuan-tuan. Diancam macam tu punya apa? Tiba-tiba anak kecil yang sedang menyusu tu berkata, ya amma, ya ummahu, isbiri fa inna azabal akhirati asyaddu min azabid dunya, fala tataqashi fa innaki ala haqqin. Anak yang kecil masih menyusu tiba-tiba berkata, wahai ibuku, sabarlah, kerana sesungguhnya azab akhirat itu lebih teruk dan lebih pedih berbanding dengan azab dunia ni. Jangan sesekali ibu mengundur ke belakang. Fa innaki ala haqqin, sesungguhnya ibu berada di atas jalan yang benar, atas agama yang benar. Maka dia pun berkata kepada maka dia pun teruslah perjalanan tadi ni, meneruskan. Dia pun nampak masuk ke dalam kawah yang sedang membuak-buak panas tu. Maka matilah dia dengan seluruh ahli keluarganya dalam keadaan syahid. Maka Allah Ta'ala berikan kepada dia tu ialah kemuliaan. Bau haruman yang ditercium oleh Nabi pada malam tersebut adalah bau syahidnya Masyiqah, atau kita kata petugas anak kepada Firaun tadi ni, yang mati dalam mempertahankan kesucian akidahnya tu. Ni salah seorang daripada 4 orang kanak-kanak yang bercakap sewaktu kecil tu. Anak Masyiqah seorang, yang kedua anak perempuan, anak yang dituduh anak hasil kelahiran zina tu, yang mana Juraish dituduh berzina dengan wanita tersebut, 2. Yang ketiga adalah Nabi Allah Isa alaihissalam, dan yang keempat adalah anak yang jadi saksi kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam suatu dia dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik dengan Zulaikha. Ini 4 orang kanak-kanak yang berkata-kata di sewaktu kecil, yang belum lagi sampai masa untuk mereka bercakap. Kemudian Nabi juga melihat dalam perjalanan itu, Nabi juga melihat satu kaum yang mereka menanam. Tiba-tiba bila mereka tanam, tumbuh hasilnya, kemudian mengeluarkan hasil yang berlipat kali ganda dalam masa yang sama. Tanam, tumbuh, kemudian boleh ambil hasil pada waktu itu juga. Kemudian tanam lagi, dapat hasil lagi. Begitulah berulang-ulang kali apa yang diperlihatkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, siapakah mereka itu? Maka Jibril menjawab, mereka lah al-mujahiduna fi sabilillah, orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pengertian jihad ni tuan-tuan, dia bukan hanya khusus kepada orang yang berjuang pegang senjata dan lawan musuh, tuan-tuan. Jadi kita sebenarnya jihad untuk umat Nabi Muhammad ni luas pengertian dia. Sehingga kan dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, aktsaru syuhada'i ummati ashabul firash, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan syuhada, orang yang mati syahid di kalangan umat aku ni adalah orang-orang yang mati di atas katil mereka. Nabi sebut macam tu, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita boleh kata salah satu daripada doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita minta supaya kita dimatikan dalam keadaan syahid.
Kan Allah ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman. Dari ini yang kita minta tu, dan kita minta supaya kita dimatikan dalam keadaan syuhada, syahid. Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa na'ima. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, qabla al-maut syahadah, qabla al-maut taubah. Sebelum mati diberi taubat. Dapat taubat sebelum mati. Wa 'inda al-maut syahadah. Ketika kita nak mati itu dianugerahkan syahadah, mati sebagai syahid. Wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah, dan lepas mati diberi anugerah jannah, syurga, dan juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kes yang berlaku di kalangan manusia-manusia yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, tapi Allah perlihatkan keadaan mereka selepas mati cukup baik dan indah. Tak padan dengan maksiat yang dia buat. Orang kenal dia sebagai ahli maksiat. Memang buat maksiat juga, bukan sikit-sikit dah. Tapi lepas dia mati, ada seorang orang yang saleh diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bertemu dalam mimpi dengan laki-laki yang buat maksiat tu. Maka ditengok kehidupannya tu sangat-sangat baik dan indah. Diberi kenikmatan dari Allah Ta'ala. So terkejut si saleh tadi ni. Bukankah kamu ni yang buat kerja gini-gini? Ya, aku lah. Hak kaki botol itu aku lah. Sebut bela dia lah. Akulah kaki botolnya, akulah kaki maksiat dan sebagainya tadi ni. Macam mana yang boleh dapat nikmat kehidupannya macam ni? Dia kata, sebelum aku mati, aku sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita sangat-sangat beruntung. Kerana dalam agama kita tuan-tuan, pintu taubat tidak pernah tertutup ni sekarang ni lah. Senantiasa terbuka. Tunggu kita saja yang nak bertaubat kepada Allah SWT. Allah Ta'ala tidak pernah putus asa untuk menerima rayuan taubat keampunan daripada hamba. Jadi sebab itu di sebuah hadis disebut Allah Subhanahu wa taala dalam hadis itu diumpamakan gitulah, disebut gitu, membuka tangannya di siang hari li musii'il laili, untuk orang yang melakukan kejahatan di malam hari bertaubat di siang hari. Dan membuka tangannya di malam hari supaya bertaubat liyatuba musii'un nahar, supaya orang yang melakukan kejahatan di waktu siang bertaubat di waktu malam. Artinya siang dan malam adalah waktu yang boleh kita memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Tak ada satu pun yang tertutup pintu taubat tadi ni. Mohonlah keampunan kepada Allah. Jangan pernah sekali-kali rasa kita kata apa? Rasa jemu. Kerana mungkinlah dalam rayuan kita tadi ni Allah Ta'ala akan menerima taubat-taubat dan juga rayuan kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila dia mendapat keadaan yang macam tu, kemudian dia mati selepas daripada dia bertaubat, maka dia mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. So diperlihatkan keadaan dia itu kepada lelaki tadi ini semata-mata untuk Allah Ta'ala tunjuk kepada umat ni bahawasanya rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala melebihi daripada segala-galanya. Sebab itu di dalam hadis lain, di atas aras, daripada aras termaktub satu kalimat ayat Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan bermula rahmat aku memenuhi dan lebih luas daripada segala-galanya, lebih luas daripada dosa maksiat yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Maka sebab itu kalau buat salah, buat dosa, bertaubat tuan-tuan, jangan lari keluar oleh agama Islam. Tak semua. Lari keluar bukan kita bertaubat, kita melakukan dosa yang lebih besar lagi. Kalau kita buat salah contohnya, ampunlah, mintalah ampun. Jangan takutlah. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Awal-awal kita buka Quran, Allah Ta'ala declare, akulah Allah. Allah itu merangkumi semua nama-nama. Merangkumi Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, Ar-Razzaq. Semua duduk dalam kalimah Allah. Tapi dia sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim di ayat pertama dalam Al-Quran, nak bagi tahu isyarat kepada kita umat manusia bahawasanya aku Tuhan kamu yang pengasih dan penyayang. Andai kata kalian berdosa, kalian buat salah dan maksiat,
kembalilah kepada aku. Jangan sekali-kali putus asa dan rasa putus rahmat daripada dosa yang pernah kalian buat dulu ni. So kita minta qabla al-maut taubat wa 'inda al-maut syahadah. Ketika nak mati kita minta doa supaya kita dikurniakan syahadah. Berapa ramai di kalangan umat ni tuan-tuan yang mati dan mereka mati sebagai syahid tapi sama sekali tidak pernah berperang fi sabilillah. Ada ulama-ulama yang menyampaikan ilmu, orang yang melakukan kebajikan, kebaikan dan sebagainya. Sebab setiap kebajikan yang kita buat pada jalan Allah Subhanahu wa taala akan digandakan gandaan sampai berlipat kali ganda. Sama ada dengan ilmu yang dicurahkan, dengan wang ringgit yang dicurahkan, apa jua benda yang kita beri kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan jadi sebagai jihad fi sabilillah yang akan dilipat gandakan hasilnya. Dan Nabi diperlihatkan pada malam tersebut dengan satu kaum yang menanam tanaman, tumbuh dan mereka boleh ambil hasil pada waktu itu juga. Ini tanam lagi, ambil lagi hasil, tuan-tuan berlipat kali ganda tuan-tuan. Kemudian Nabi pula diperlihatkan lagi dengan satu golongan manusia yang tuqradu alsinatuhum wa shifa'uhum bimaqarid minan nar, yang mana mereka pegang gunting daripada api neraka dan duk gunting lidah dan juga mulut-mulut mereka. Sakit tuan. Dah gunting api pula, gunting mulut, gunting lidah, menjerit lepas tu tumbuh pula, gunting lagi. So panjang waktu buat kerja macam tu. Maka Nabi kata, siapa ni kok ni? Maka Jibril katakan, haulai khutabaul fitnah. Mereka lah orang-orang yang menyeru kepada fitnah. Tuan, fitnah yang Nabi umpamakan seperti kita kata benda yang sedang tidur tu. Tapi mereka lah yang membangkitkan fitnah ke dalam umat manusia, umat Islam, yang membawa benda-benda yang tak perlu dibangkitkan kepada umat Islam ni, yang hanya akan menimbulkan kekeliruan, khususnya adalah urusan agama umat Islam. Banyak yang berlaku hari ini tuan-tuan, yang membangkitkan benda-benda yang boleh menimbulkan kekeliruan, yang boleh menimbulkan kacau bina, yang boleh menyesatkan umat Islam daripada jalan yang benar. Benda yang tak perlu kita bangkitkan. Ni isu muhad kalimat Allah ni pun antara fitnah ni. Fitnah yang berlaku di kalangan umat manusia, sehingga boleh menyebabkan akhirnya manusia akan mungkin lari sesat daripada jalan yang sebenarnya. Tersesat. Kenapa? Kerana menyangkakan bahawasanya sama yang kita dengar ni. Tambah pula fahaman pluralism tu masih ada lagi di sini. Liberal pluralism yang menganggap semua agama ni sama saja. Betul tak ada masalah apa. Sebaik hang agama Hindu ke, agama Kristian ke, Buddha ke, Islam ke, akhirnya matlamat kita satu ya, Allah Ta'ala. Jadi fitnah kepada manusia, membicarakan benda-benda yang ulama tak bicara, yang Quran kata jangan buka dan jangan bicara. Kita nak bangkitkan masalah-masalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak dibicarakan di hadapan orang ramai, yang tidak memahami atau yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang sepatutnya. Dibahaskan Tuhan letak duduk di atas langit lah, Allah Ta'ala memiliki tangan, kaki dan sebagainya. Sehingga akhirnya hari ini tuan-tuan, bukan sedikit manusia yang menganggap dan beriktikad dengan iktikad akidah Allah Ta'ala bertempat. Bukan sikit tuan-tuan. Ini fitnah tuan-tuan, fitnah. Dan lebih fitnah lagi bila perkara yang sebegini rupa dibawa oleh orang-orang yang mengaji dan juga ada kelulusan bidang agama. Kalaulah dibawa fitnah macam ni, ayah pin bawa ajaran Tuhan langit tu juga fitnah tu. Kahar Ahmad dengan dakwaan Nabi Melayunya, apalagi Harun, ajaran Tuhan Harun dan sebagainya, yang mendakwa ajaran-ajaran yang sesat pun ada orang ikut tuan-tuan.
Sedangkan mereka ni bukan di kalangan orang-orang yang memiliki kelayakan dalam bidang agama. Apatah lagi kalau bercakap Allah Ta'ala bertempat tu orang yang ada ilmu macam ni, yang dipanggil dengan nama Al-Alim, Ustaz, Maulana dan sebagainya. Ada degree, ada master, ada PhD, ada doktor, ada profesor madya dan full profesor yang cakap tentang masalah yang macam ni. Bayangkan berapa ramai manusia yang lari daripada jalan akidah yang Nabi bawa dan akidah para sahabat Nabi SAW, kerana diselewengkan oleh golongan-golongan yang macam ni. Bukan orang yang tak erti, orang yang ada latar belakang pendidikan agama. Masyarakat nak kata apa? Hang ada apa? Dia cakap tu PhD tu. Yang cakap tu adalah penceramah yang terkenal. Yang cakap tu adalah Datuk Mufti. Yang cakap tu adalah pegawai agama. Yang cakap tu adalah tu imam masjid. Hang ada apa? Ini yang jadi khutbah fitnah, pengkhutbah fitnah, sehingga menisbahkan kepada Allah Ta'ala benda-benda yang tak sepatutnya, sehingga jadi fitnah kepada umat manusia yang mengeluarkan mereka daripada jalan akidah yang dibawa oleh Nabi. Yang Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai', yang telah menafikan sesungguhnya seluruh persamaan. Quran bukan kata, cuba tengok term Quran, ayat Quran benar, laisa kamitslihi syai', tidaklah ka seperti, mislu pun seumpama, ka itu seperti, mislu itu seumpama, hidup Allah, tiadalah seperti umpama Allah, syai'un, sesuatu. Tak faham ke tak? Okey, cuba ayat dia. Tak ada siapa pun yang sama muka, tak ada siapa pun yang menyamai dengan sultan. Okey, faham? Ini tak ada satu pun yang sama dengan sultan. Baik, kalau saya kata tak ada siapa pun yang umpama seperti sultan, tak ada siapa pun yang seperti umpama sultan. Saya bukan kata tak ada siapa pun yang sama dengan sultan, tapi tak ada siapa pun yang seperti umpama sultan. Umpama dia pun tak sama, apa tak lagi nak samakan dengan dia? Memang tak ada. Kita ni jangan nak sama dengan dia, bayang dia pun tak sama kita ni. Tu kalau abang kita dengan sultan, contoh kita ni nak samakan dengan apa Rasulullah contohnya, dah. Kita ni dengan debu yang lekat di tapak kaki kasut Rasulullah pun kita ni lebih hina dari debu tu. Ada. Itu yang dikatakan oleh Hasan Basri. Kita nak sembang apa? Para sahabat yang duduk berperang sama sendiri. Kita ni dibandingkan dengan debu yang duduk dalam hidung. Kuda yang ditunggangi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tu pun lebih baik lagi debu tu. Debu dalam hidung yang ditunggang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita ni dengan debu tu pun tak sama. Artinya nak beritahu apa? Penafian yang segerak-geraknya. Sebab tu bila Quran kata tak ada satu pun yang menyamai Allah, dia tak kata macam tu. Tak ada satu pun yang seperti umpama Allah. Maka sebab itulah ulama kita bila main ayat-ayat yang macam ni, dia nafikan terus. Ayat tu bukan maksud tangan, bukan maksud muka, bukan maksud Allah berada di tempat dan sebagainya. Satu makna yang diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama pun tidak ada. Tapi hari ini disebarkan sampai ada yang berani katakan, saya akan berceramah ke seluruh tempat, saya akan beritahu Allah Taala duduk di atas. Bukti dia ni di surah Al-Mi'raj yang kita baca pada malam ni. Dia dipanggil khutbahul fitnah. Para khutbah yang membawa fitnah di tengah-tengah umat hari ini. Kemudian Nabi diperlihatkan lagi dalam perjalanannya tu ialah satu golongan yang duk ketuk kepala di batu. Kemudian bila kepala dia pecah tu, kembali balik ketuk menjerit sakit, tapi duk buat juga. Nabi tanya, siapakah di Makkah ya Rasulullah? Jibril kata mereka adalah
alladzina tatathaqalu ru'usuhum an ta'diyatis salat, orang yang berat kepalanya untuk melakukan ibadat salat. Tuan-tuan, hari ini kalau anak-anak kita disuruh pergi kedai dan sebagainya, dia boleh pergi cepat. Tengah panas, tengah dia letih ke apa kan, tolong pergi kedai saya beli barang kat mak, dia boleh pergi. Tapi tengah dia letih tu kita bangun ajak, jom semayang. Oh jangan, dia terlibat. Satu perkara yang cukup berat. Sebab tu semayang ni satu benda yang sangat berat. Benda yang sangat kita kata berat nak melaksanakannya. Kecuali bagi orang-orang yang betul-betul beriman, yang dia nampak tentang kepentingan ibadat solat sampai-sampai difardukan oleh Allah Ta'ala pada malam ni. Banyaklah yang Nabi lihat, tuan-tuan ya, yang Nabi tengok cukup banyak. Antaranya satu golongan manusia yang meminum as-sadid al-kharij min az-zina. Penzina yang melakukan zina besok, mereka punya kemaluan dia tu akan berapi. Oh, rare kan? Kemaluan keluar api, keluar api. Dah, bukannya api hak rare, ni api hak yang bentuk azab Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar nanah-nanah daripada kemaluan mereka dan sebagainya tu. Cukup hina. Jadi bila keluar nanah dan sebagainya tu, Nabi nampak, Nabi lihat diminum nanah tu oleh satu golongan manusia. Siapa golongan tu? Nabi kata mereka lah syaribul khamril muharram fid dunya. Orang yang meminum minuman yang memabukkan ketika di dunia dahulu. Inilah orang-orang dia. Banyak hari ni tuan-tuan, baca-baca ada lah. Negara kita pun banyak kedai-kedai hak ni pun ada. Benda-benda yang dijual dalam tin-tin dan sebagainya tu. Sehingga kan hari ini menjadi minuman yang biasa di kalangan setengah orang, waliyadzubillah. Kemudian Nabi lihat lagi satu kaum yang duk cakap dengan tangan mereka ni ada kuku daripada nuhas daripada besi. Dia duduk cakap muka dan juga dada mereka. Nabi tanya siapa dia tu ya Jibril. Jibril kata mereka adalah orang yang yartabunan nas, yang mengeji atau kita kata yang mengumpat orang lain ketika di dunia dahulu. So tuan-tuan, ni kesemuanya kesalahan yang diperlihatkan kepada Nabi, sebahagian daripada apa yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, benda-benda yang sangat-sangat menakutkan yang terjadi. Jadi benda ni tak ada lagi, tuan-tuan. Azab ni tak ada lagi. Pasal azab ni semua berlaku di akhirat kena. Tapi sudah pun diperlihatkan bentuk-bentuk daripada Nabi itu. Apa yang akan dilalui oleh umat engkau ya Muhammad kalau mereka buat kesalahan macam ni. Sebab itulah Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu tengok apa yang aku tengok, nescaya kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Nabi kata. Sebab Nabi dah tengok dah tentang perkara yang sangat-sangat menakjub, yang menakutkan, yang akan menimpa umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sampailah baginda Nabi telah beritahu semalam tempat-tempat yang Nabi singgah dan sebagainya. Ketika Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Nabi dipelawar masuk ke situ, dan di sana dah ada yang aman menunggu Nabi. Di kalangan roh, ada kata roh dirupakan dalam bentuk jasad, ada kata roh dan jasad sekali di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul. Bukan satu benda yang pelik, tuan-tuan, kerana malam inilah malam yang penuh dengan mukjizat. Jadi pertemuan antara baginda Nabi dengan seluruh Nabi-Nabi dan Rasul di Baitul Maqdis itu bukan satu perkara yang ganjil. Allah Ta'ala boleh menghimpunkan Nabi-Nabi dan Rasul yang dikehendaki di mana sahaja dia kehendaki untuk mempertemukan mereka dengan kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu semayanglah Nabi dengan seluruh Nabi-Nabi dan Rasul, dengan Nabi jadi imam tadi ni. So tuan-tuan jangan tanya semayang apa yang dibuat, sebab tak ada diceritakan semayang yang macam mana, apakah semayang apa. Karena syariat semayang belum lagi difardukan. Tapi Nabi pernah semayang sebelum tu, kan? Nabi semayang di Gua Hira, Nabi semayang, ada riwayat mengatakan mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim. Dan memang setiap Nabi-Nabi ada semayangnya masing-masing. Baca dalam Quran ada ketika Nabi Allah Ibrahim buat masjid Baitullahil Haram tu, Rabbana
waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana waj'alna sana doa yang Nabi Ibrahim baca dalam surah Ibrahim ayat 41, Rabbi ja'alni muqimas salat. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, terimalah doa kami. Jadi Nabi Ibrahim sembahyang. Macam mana bentuk sembahyang? Wallah ta'ala. Ada yang buat 2 rakaat waktu pagi saja, ada yang buat 2 rakaat di waktu petang saja sebagainya. Ikutlah syariat masing-masing. Dan pada malam tersebut Nabi sembahyang jadi imam seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Dia duduk di belakang. Isyarat kepada Nabi kita adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Seluruh Nabi-Nabi yang lain adalah pengikut ataupun berada di bawah panji-panji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So tuan daripada sana Nabi dibawa naik. So habis perjalanan Nabi dengan Buraq dah habis dah kat situ saja di tamat Buraq tadi ni. Nabi naik ke langit. Nah, naik ke langit tu tuan diturunkan. Dia panggil satu Mi'raj. Mi'raj ni dia macam peristiwa Nabi naik ke atas langit, maka diturunkan, dibawa turun kepada Nabi itu satu alat yang macam tangga gitu, macam tangga. Nabi naik, pijak di tangga tersebut, dia bawa naik, dia bawa naik turun ke atas. So tuan-tuan dengan bayang teknologi yang ada tu. Ya. Sebab teknologinya canggih tu, dia duduk di syurga, ni teknologinya macam tu kan. Bayangkan tengok, kita hari ni letih teruk ni sebab apa tuan-tuan? Sebab kita ni semakin lama usia kita akan jadi makin tua. Tu kita jadi duduk cari makanan-makanan yang anti-aging tu, tak mau tua. Dah dia nak muda sentiasa. Kemudian kita bila kita makan, kita akan buang. Kalau tak dia buang jadi penyakit dan sebagainya. Bayangkan satu hari nanti kita duduk dalam surga, kita makan tak ada buang. Tak perlu buang, makan dia akan keluar sebagai peluh. So cantik kata kalau hari ni kita boleh buat macam tu. Apa jua yang kita makan, kalau benda tu kita nak buang, dia keluar sebagai peluh dan harum pula. Dia akan berlaku di akhirat kan. Ketika di saat kita duduk dalam syurga besok, apa benda yang kita makan dan minum, tak ada yang namanya kencing dan berak, no, tak ada. Dia akan keluar sebagai peluh, bahkan harum pula peluh yang keluar. Dan tubuh badan kita tetap tak akan menua sampai bila-bila. Kita akan muda dalam usia dikatakan ke 30-an gitu, usia yang dalam keadaan umur yang paling gagah ketika tu. Sampai bila-bila. Tak ada umur tu lah. Ada teknologi tu hari ni, kalau ada ubat itu cuba bagi tunjuk kat kita tengok. Ada orang sanggup buat apa saja tu dapatkan benda-benda yang macam tu. Di akhirat besok bila kita ada keinginan nak makan tu benda, ada keinginan saja, dia dah terhidang lah. Kan gitu lah. Hari ni kita teringin nak makan gulai kawah. Gulai kawah. Kena keluar pergi cari je kan. Tak apa kena buat sendiri. Masak, cari bahan balik masak main. Ada. Kemudian canggih sikit zaman kita lah ni. Apa yang kita inginkan tu, kita cuma tek-tek kan. Sekali food pandang tak main. Tu pun pakai masak. Tak nak sampai tu food pandang tak main. Dia kata sorry abang, jalan jam tadi ni. Besok teknologi di syurga besok ada keinginan saja, dia main terhidang depan mata. Makan je lah. Canggih. So jangan dipersoalkanlah keadaan-keadaan yang begitu rupa, kerana memang apa yang Allah sediakan tadi untuk hamba-hambanya, benda yang tak mampu digambarkan oleh pemikiran, tak pernah dilihat dan didengar oleh telinga. Jadi Nabi naik tu, terus naik sampai ke langit yang pertama. Jarak langit pertama dengan kita tak mana? Wallah, kalau saya tak sampai kita tu. Kita boleh cerita saja. Tak ada manusia yang pernah sampai. Jadi Jibril ketuk pintu langit, rupanya dia ada langit dan pintu dia tuan-tuan. Bila akan dibuka ikut riwayat, dulu sebelum kelahiran Nabi kita, pintu langit memang dibuka, sentiasa dibuka. Sehingga kan iblis, syaitan, jin yang boleh terbang, afrit yang gagah-gagah terbang, boleh naik sampai ke langit dan mencuri dengan perkhabaran apa yang disema oleh malaikat. Malaikat langit sema, tahu ni dahsyat betul, corona. Dia dengar, dia beritahu kata bomoh hak mana kau ni. Dia beritahu
tahun ni akan ada corona keluar di Wuhan tahun 2019 mula bulan Disember. Ada bukan untuk pemain orang corona ada betul ya. Ada berarti pasal apa? Pasal dia duduk curi di langit. Malaikat-malaikat perkhabaran yang ada semua tercatat di Lauhul Mahfuz kan. Lauhul Mahfuz ada dicatat di sana. Kita orang Nabi kan sampai ke sana. Tercatat seluruh apa benda yang ada. Diri kita pun dicatat sana satu-satu. Kalau tuan-tuan boleh ambil, tengok di sana, terbuka hijab, nampak apa catat di langit, dia tuan-tuan boleh tengok. Bila kita, umur kita berubah. Cek tengok boleh, tahun sekian kita duduk tahun mana. Bila kita akan mati macam mana, di mana kita akan mati dan sebagainya. Nak naik pangkat, bila tahun depan jadi apa aku. Semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz. Malaikat sembang dengan api. Tapi sejak kelahiran baginda Nabi SAW, Allah perintahkan seluruh ditutup seluruh langit-langit tadi ini, jangan dibuka. Sebagai kehormatan, kemuliaan kepada baginda Nabi SAW. Maka tak ada siapa pun boleh naik curi berita pada terhadap. Bahkan kalau pernah naik juga, maka akan dipanah dengan panah-panah oleh para malaikat yang berjaga di langit tadi ini. Maka bila nak masuk melalui pintu dia sahaja, maka Jibril pun ketuk pintu. Ditanya siapa tu? Jibril. Dia pun tak kenal tak? Kenal kan? Tak kenal kan? Tapi inilah mengajar kepada kita tentang adab tuan. Walaupun Jibril tu ketua kepada segala malaikat, tapi bila nak masuk tempat-tempat yang ada pengawal dan penjaganya, perlu maklumkan dulu, jangan pakai redam ya. Mentang-mentang pakai kad besar katanya ke masjid badan tak ada. Hang main dengan siapa ni? Aku main dengan Muhammad. Aduh. Awak bu'itha qad bu'itha ilaihi wa qad bu'itha ilaihi. Ya. Adakah dia diutuskan? Ya. Memang dia diutuskan. Jadi itulah berlaku yang berlaku. Setiap langit Nabi yang Jibril nak sampai tu, dia akan ketuk, dia akan ditanya oleh malaikat siapa? Jibril. Hang main dengan siapa ni? Dengan Muhammad. Apa memang dia diutuskan? Ya. Itulah pada setiap pintu di langit 1, 2 sampai kepada langit yang ke-7. Jadi bila Nabi naik kepada langit yang pertama, Nabi kata, "Faiza ana bi Adam." Aku lihat seorang lelaki yang sangat tinggi besar. Dan dia lelaki tadi ini di sebelah kanannya dia nampak hitam, belah kiri dia nampak hitam. Dia tengok belah kanan dia senyum gelak sama. Dia tengok belah kiri dia menangis. Nabi tanya siapa dia tu? Dia kata, Jibril kata, itulah abuka Adam, itulah ayah kamu Adam. Pasal apa dia macam tu? Dia tengok belah kanan, dia tengok anak-anak cucu dia yang jadi ahli syurga. Dia senyum, gelap dan seronok. Bila tengok belah kiri, dia lihat anak-anak cucu dia yang daripada ahli neraka. Dia sedih dan dia menangis. Artinya benda tu dah ada. Mohonlah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang duduk belah kanan kepada datuk nenek kita Adam alaihissalam dulu ni. Lalu Nabi pun jumpa dengan dia, dia ucapkan salam Nabi. Dia panggil ahlan wa sahlan ya. Marhaban bil ibni salih wan nabiyyi salih. Dia panggil. Gitu. Adam sebut selamat datang dengan anak yang saleh dan nabi yang saleh. Ni Adam alaihissalam. Dia pergi anak sebab Nabi ni daripada susur galur keturunan dia. Kemudian Nabi naik kepada langit yang kedua. Kedua tu tuan-tuan, ulama-ulama kita ni cuba mempelajari apa hikmah pertemuan Nabi dengan Nabi-Nabi tu. Tadi dah jumpa dah tuan-tuan, di bawah jumpa dah, semayang sekali dah. Naik atas jumpa lagi. Pasal apa langit pertama jumpa Adam, langit kedua jumpa kaum pasal apa? Maknanya ulama kata semua tu ada hikmah, isyarat kepada apa yang berlaku. Kan saya beritahu semalam, Nabi naik ke langit sebanyak 10 tingkat. Langit 7 kan? Nabi naik lagi 10 tingkat. Isyarat kepada zaman kewujudan Nabi di kota Madinah tu. 10 tahun Nabi duduk di kota Madinah. Apa yang akan berlaku di kota Madinah tu, apa yang berlaku pada Nabi, peristiwa yang besar-besar, itu diisyaratkan dalam pertemuan Nabi dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul di setiap langit. Ni hikmah dia kata ulama. Dengan hikmah ni dia terbuka luar. Selagi benda tu tidak menyalahi dengan syarak, itu tidak jadi masalah. Apakah hikmahnya kita diperintahkan sembahyang? Cari je lah.
Apakah hikmah kita berpuasa bulan Ramadan? Kenapa tak buat bulan Syawal ke, bulan Sya'ban ke? Fikirnya lah. Hikmah tak ada masalah kan. Selagi mana benda tu tidak bertentangan dengan syarak, boleh dimasukkan dalam hikmah. Ulama kata sesuai dengan keadaan Adam alaihi salam yang diturunkan, Adam dikeluarkan daripada syurga, diturunkan ke muka bumi, samalah dengan Nabi SAW yang akan dikeluarkan daripada bumi Mekah tu oleh kaumnya dan berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Macam mana Adam menempati dunia ni, macam itulah Nabi istaqarra bil Madinah, menempati kota Madinah pada tahun yang pertama. Tahun pertama lah kita pergi kan, hijrah pertama tu ada. Di langit yang kedua, kata Nabi naik kepada langit yang kedua. Fa idza ana bibnail khalah, dengan dua orang rasul yang ada hubungan kekeluargaan. Ada hubungan kekeluargaan, iaitulah Sayyiduna Isa ibnu Maryam dan juga Yahya bin Zakaria. Tuan-tuan, Isa bin Maryam masih hidup. Yahya ni dah wafat dah. So antara Nabi yang masih hidup ni lah dia. Selain daripada yang lain-lain lagi dah, yang jadi pertikaian, perbahasan ulama dan sebagainya. Isa ibnu Maryam duduk di langit yang kedua, tuan-tuan, dan bertemu dengan Yahya bin Zakaria, dan mereka bertemu dengan Nabi, sambut macam tu juga, ahlan wa sahlan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Doa untuk Nabi, selamat datang dengan saudara yang saleh, doa untuk Nabi SAW. Kenapa jumpa Yahya dan juga Nabi Isa di sana? Kata ulama, apa yang akan Nabi temui daripada tipu daya, helah dan juga penipuan-penipuan orang-orang Yahudi itu. Kan Nabi Isa diangkat naik ke langit kerana orang Yahudi nak bunuh dia. Nabi Yahya dibunuh, disembelih oleh orang Yahudi. Maka tahun yang kedua itulah yang akan Nabi temui. Apa yang berlaku pada Nabi, penipuan-penipuan, percubaan-percubaan dan juga penentangan kaum Yahudi yang melakukan berbagai helah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi naik turun ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Nabi berjumpa dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kenapa Nabi Yusuf duduk langit ketiga, tuan-tuan? Kata ulama, kerana Nabi Yusuf ni dia seorang Nabi yang kan kisah Nabi Yusuf, dia tu diangkat oleh abang-abang dia, dilempar masuk ke dalam lubang, kemudian diselamatkan sampailah Nabi Yusuf akhirnya berjaya menjadi pemimpin dan pembesar di kota Mesir, yang akhirnya abang-abang dia semua itu mai balik, termasuk mak dan ayah dia, dan menghadap dia, sujud di hadapan dia. Itulah takwil firman Allah tu yang mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kawkaba tu. Ya, jadi adik-beradik dia. Macam itulah yang berlaku pada Nabi tahun yang ketiga Hijriah. Tahun pertama berlaku peperangan, tahun kedua berlaku peperangan Badar. Tahun kedua berlaku tahun kedua peperangan Badar. Tahun ketiga berlaku peperangan Uhud. Dan peperangan Uhud itulah orang-orang Yahudi tewas dengan orang-orang kafir Quraisy tewas dalam peperangan dengan Nabi. Dalam masa yang sama, adik-beradik dan ahli keluarga Nabi memeluk Islam. Macam mana tunduknya adik-beradik Yusuf kepada Yusuf, macam tu jugalah adik-beradik Nabi. Antaranya adalah pamannya yang dia cintai, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Juga ketika tu. Dan anak saudara sepupu dia tu, Uqail tu, yang nama Uqail tu, juga memeluk Islam dan tunduk kepada Nabi pada tahun yang ketiga Hijriyah. Kemudian Nabi naik sampai kepada langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Allah Idris alaihi salam. Apa hikmahnya bertemu Idris di sana? Bertemu Idris, hikmahnya di sana ialah kerana tahun keempat inilah Nabi memutuskan sorat-sorat, hantar sorat kepada pembesar-pembesar negara-negara yang lain. Kerana Nabi Allah Idris dikatakan Nabi yang pertama yang menulis.
Nabi pertama yang memegang kalam dan menulis itu. Tu. Kemudian lagi yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Yang kelima, bertemu dengan Nabi Allah Harun. Kerana Nabi Allah Harun ni tentu adalah seorang Nabi yang dicintai oleh kaum dia. Dia ni lembut orangnya. Lembut bukan macam kita, bukan yang salah faham. Orang yang lemah lembut, toleransinya kuat dengan kaum dia. Jadi dia seorang yang sangat dicintai oleh kaum dia tadi ni. Maka demikianlah pula tahun kelima tu Nabi mendapat sokongan dan dukungan daripada orang-orang Arab yang ada di Jazirah Arabia. Ada puak-puak yang menyokong Nabi, ada puak-puak yang menyokong orang Quraisy. Tahu kan kisah tu kan? Maksud tahun kelima tu adalah berlakunya perkara yang macam tu. Nabi mendapat dukungan, sokongan daripada puak-puak Arab yang membuat perjanjian dengan Nabi SAW. Nabi naik ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam, kalimullah. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa, Nabi tengok di atas Nabi Musa tu hitam. Sebab dia tu apa yang banyak tu ramai tu. Jibril kata itulah umat Nabi Musa. Dia memiliki umat yang sangat-sangat ramai, banyak. Umat Nabi-Nabi ni tidak ada berbeza. Ada Nabi-Nabi yang tak ada umat langsung. Besok dia memang seorang saja. Ada Nabi macam tu. Ada yang umat dia sikit, ada yang ramai. Nabi Musa umat ramai. Nabi tengok, wah ramainya. Jibril kata, ya Rasulullah, langit atas tengok ni atas tu, nampak hitam lagi banyak, lagi ramai daripada apa yang ada pada umat Nabi Musa. Apa dia tu Jibril? Itulah umat kamu ya Rasulullah. So umat Nabi Muhammad lebih ramai berbanding dengan umat Nabi Musa. Tu yang kita jumpa dalam hadis tu. Nabi kata apa? Tazawwaju tawalladu tu kan, kahwinlah, anak banyak-banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umama. Kerana aku akan berbangga dengan ramainya umat aku di akhirat kalau berbanding dengan umat Nabi-Nabi yang lain. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa di mana? Di langit yang ke-6. Apa hikmahnya bertemu dengan Nabi Musa ni? Tuan-tuan, Nabi Musa kan bertemu dengan puak-puak yang jahat, orang jahat tu. Dan Nabi Musa lah yang membawa golongan Bani Israel melepasi lautan daripada Fir'aun tu dan nak bawa masuk ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi Musa tidak berjaya membawa kaumnya masuk dalam Baitul Maqdis. Isyarat kepada apa yang akan Nabi temui itu pada tahun yang ke-6 Hijriah tu. Yang mana Nabi kita keluar daripada kota Madinah, nak masuk ke kota Mekah, nak lakukan ibadah umrah tapi terhalang, tak boleh masuk. Macam mana Nabi Musa tak boleh masuk ke Baitul Maqdis melainkan lepas Musa wafat. Macam itulah Nabi Musa tak boleh masuk. Nabi kita tak boleh masuk ke Baitullahil Haram untuk buat ibadah umrah pada tahun yang ke-6 Hijriah. Sebab apa? Dihalang oleh golongan mustakbirun, golongan pembesar Mekah ketika tersebut. Sama macam Nabi Musa tadi ini diganggu menghadapi golongan pembesar yang kufur dengan Allah SWT pada zaman dia tadi ini. Dan Nabi terus langit yang ke-7 bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan, di langit pertama Nabi kita bertemu dengan Adam bapa segala nabi-nabi dan rasul. Bapa sekalian manusia. Ibrahim pula bapa kepada nabi-nabi dan rasul. Bahkan Ibrahim ni juga adalah datuk kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bayangkan dalam perjalanan yang jauh tu, berentasi satu langit ke satu langit tuan-tuan. Tuan-tuan, jarak langit-langit kita bukannya dekat tak? Jarak satu langit ke satu langit tu, langit pertama tu lebar dia 500 ton perjalanan. Lebar dia. Kemudian daripada langit pertama ke langit kedua pun 500 ton perjalanan. 500 ke 5,000? 5,000 ton perjalanan. Lebar langit tu 500 ton perjalanan. Kemudian daripada langit pertama ke langit kedua 500 ton pula. So situ saja dah ada 1,000 ton perjalanan kan. Betul, kalau kita jalan di bumi ni saja pun tak sampai 1,000 ton tak sampai. Kita dah boleh keliling dunia dah, pun sampai ada titik permulaan kita ada. Jadi bayangkan perjalanan yang jauh tu. Tapi naik pula langit kedua 1,500 ton. Kemudian 500 ton perjalanan tu.
Jadi Nabi menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang sangat dahsyat dari ini. Lah sekali lagi ketujuh, jumpa dengan datuk dia sendiri. Ibrahim sambut, ahlan wa sahlan, marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Nabi kata, ni dia. Nabi kata, orang yang paling, upaya yang paling asbab bi akhikum tu. Ada orang paling hampir serupa dia tu nak serupa dengan saudara kamu, diri dia lah. Nabi Allah Ibrahim rupanya hampir menempati dengan rupa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu dia dengar Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni adalah tuan-tuan sama duduknya dengan Baitullahil Haram tu sama. Jadi kalau kita di langit ketujuh, di Baitullahil Haram tempat kita nak tawaf, di Baitul Ma'mur tempat malaikat bertawaf. Setiap hari malaikat akan masuk tawaf sebanyak 70,000. Kemudian tak balik lah. So 70,000 masuk tawaf keluar. Tak akan balik lah. Orang ni pula, malaikat ni pula masuk 70,000. So setiap hari malaikat akan masuk tawaf 70,000. Yang mana yang pernah tawaf takkan tawaf dah. Orang ni pula masuk, malaikat lain pula. So tetap boleh bayangkan tengok berapa banyak malaikat yang ada. So Ibrahim sedang sandak di Baitul Ma'mur tu lah. Nabi kata indahnya tempat yang berkata Baitul Ma'mur ni sangat indah, sangat cantik. Di sana Nabi Allah Ibrahim sandak. Tentang apa hikmah dia tu kata ulama ialah sebagai menunjuk isyarat kepada hal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang ketujuh Nabi masuk ke Baitullahil Haram dengan melakukan umrah qada dengan sahabat-sahabat dan sebagainya. Langit yang ketujuh. Pada langit yang ke-8 tuan-tuan, Nabi naik lagi sampai kepada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni tempat, dia kata perhentian ataupun kita kata border lah gitu kepada segala malaikat-malaikat daripada bawah ni. Dia boleh naik paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha, tak lebih lah. Malaikat yang atas turun ke bawah paling rendah, dia turun sampai ke Sidratul Muntaha. Betul. Sidratul Muntaha ni kata Nabi, dia sebuah pohon pokok yang sangat besar, sangat indah. Akarnya duduk di langit yang ke-6. Pohon dia tu naik, Nabi lihat pokok dia tu, daun dia tu Nabi tengok di langit yang ke-7. Di atas duduk 7 tu, yang naik yang ke-8 tu, Sidratul Muntaha di sana. So boleh bayangkan betapa besarnya tumbuhan yang namanya Sidratul Muntaha tadi ni, yang Nabi umpamakan daun dia tu umpama macam telinga gajah satu daun dia tadi ni. Cukup besar. Apa hikmah dia di sana? Di sana Sidratul Muntaha tadi ni menunjukkan kepada Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Wa ilaihal muntaha, di sanalah kesudahannya. Itu ayat Quran turun tu kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir tu. Kesudahan perjalanan dakwah Nabi bila mana Nabi berjaya membuka kota Mekah dan masuk Mekah Hijaz hari ini menjadi bumi Islam. Kemudian naik kepada lapisan satu lagi, tingkatan yang ke-9. Di sana disebutkan Al-Mustawa. Dia pergi 7, 8 Sidratul Muntaha, yang ke-9 pada Al-Mustawa. Di sana Nabi mendengar Sariful Aqlam, mendengar pen yang menulis, suara pen menulis tentang takdir apa yang akan berlaku yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Kemudian yang ke-9 dan yang ke-10 Nabi naik sampai kepada Arsyir Rahman, Arash Allah Subhanahu wa taala, yang mana Arash ini makhluk yang paling besar. Yang Nabi kata dalam hadis ini buat perumpamaan, umpama bumi ini dengan kursi, umpama cincin yang kecil tengah padang pasir, umpama kursi dengan Arash, umpama cincin dengan padang pasir. So padang pasir yang luas itu adalah Arash Allah Ta'ala, cincin yang kecil itu adalah kursi. Bumi ini dengan kursi, bumi ini umpama cincin yang kecil, padang pasir yang luas itu umpama kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut sebagai makhluk yang namanya kursi itu, yang kita berjaya wasi'ah kursi dan sebagainya. Jadi atas lagi, habis ke Arash. Apa rahsianya tu? Karena di sanalah
di atas sana tu, Arash, atas lagi, Nabi pergi atas lagi daripada Arash kan, ke suatu tempat yang tidak pernah disampai daripada mana-mana malaikat. Sampai akhirnya perjalanan tadi, sampai satu keadaan Jibril kata, ya Rasulullah, kat sini sahaja saya boleh mencapai, ya Rasulullah. Perjalanan kita mesti kat sini. Saya tak boleh ikut Rasulullah lah. Saya tak habis kat sini. Nabi kata, ya Jibril, apakah ini di tempatnya seorang teman meninggalkan temannya? Jibril kata, ya Rasulullah, kalau saya langkah satu lagi, saya akan musnah, hancur, terbakar seluruh tubuh badan saya. Adapun Rasulullah, tak ada masalah, boleh meneruskan perjalanan, nescaya boleh sampai ke tempat yang dikehendaki. So Nabi pun meneruskan perjalanan dengan seorang diri, tanpa ditemani oleh mana-mana malaikat yang ada. Sebab Jibril sebesar-besar malaikat, maksudnya pangkat dan kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Dia sampai kat situ, Jibril kata, inilah paling jauh saya berjalan hari ini, ya Rasulullah. Tu Jibril yang besar-besar tadi pun, itu pun tak boleh sampai melepasi kepada itu. Nabi pun teruskan perjalanan menepasi hujub-hujub nuraniyah, hijab-hijab nur. Tuan-tuan, pasal apa Nabi tak hancur kan? Pasal apa Jibril kalau jalan dia hancur? Macam mana Nabi nak boleh hancur kan? Kalau Nabi, kalau hujub-hujub nuraniyah itu juga berasal daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf tuan-tuan. Syekh Ibn Qadir Jilani dia sebut dalam kitabnya Kashful Sirrul Asrar, dia sebut, yang pertama sekali dijadikan oleh Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ni bukan makna Tuhan jadikan daripada Nur Allah Ta'ala, yang salah faham. Nur Muhammad ni makhluk. Tu Buji Syekh sebut Nur Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Dijadikan dia tu, dinamakan Nur Muhammad. Bentuk macam mana Allah Ta'ala kita pun tak tahu. Allah Ta'ala ciptakan Nur Muhammad. Daripada Nur Muhammad dia ciptakan segala ruh, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, seluruh alam semesta dan sebagainya. So kalau kita kata Nabi naik ke atas sana, bertemu dengan hujub hijab-hijab nuraniyah, yang kalau Jibril yang daripada nur tu pun datang, lalu akan terbakar. Kenapa Nabi tak terbakar? Sebab nur yang jadi hijab itu sendiri adalah secepis daripada Nur Muhammad yang asal diciptakan Allah sebagai makhluk yang pertama. Dan makhluk pertama ni dia ada awal mutlak, dia ada awal nisbi, kata ulama. Awal mutlak tu lah Nur Muhammad. Awal nisbi tu Arash, kursi, ulam, al-ma' dan sebagainya tu. Kalau kita jumpa hadis mengatakan awwalu ma khalaqallah tu ialah al-ma' contohnya. Ya, dia awal, nisbah kepada yang lain, nisbah kepada bumi, nisbah kepada yang lain, dia yang pertama. Arash yang pertama, ya, nisbah kepada kursi, nisbah kepada langit dan bumi, Arash lebih dulu dijadikan. Itu dia panggil awal nisbi. Tapi awal yang mutlak adalah Nur Muhammad. Ini di kalangan ulama-ulama. So tuan-tuan, perkara ni tuan-tuan bukan termasuk perkara yang wajib diimani, tidak. Maksudnya Nur Muhammad ni, siapa yang kata tak mau ambil pun tak ada masalah. Dia bukan satu perkara yang kita wajib berpegang, tidak. Cuma sebahagian ulama-ulama ahli tasawuf, ulama besar bukan ulama kecil, macam Syekh Ibn Qadir Jilani dan sebagainya, sebut dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama sekali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Dinamakan Nur kenapa? Sebagian ulama kata, saya pernah dengar jawapan daripada Baba S. Panjang. Ketika dia main ke sini ni, dia main di Masjid KDSK, dia kata dinamakan Nur ni, dia kata pada pandangan orang Sufi, Nur tu sesuatu yang tidak berasal daripada benda yang lain. Beza dengan Adam. Adam tu diciptakan daripada unsur tanah tu. So, daripada tanah jadilah Adam. Gitu. Daripada ni jadilah yang ni jadilah yang ni. Adapun Nur Muhammad tu diciptakan daripada bukan tanpa sesuatu. Dia ciptakan tubuh Nur Muhammad tu. Allah Ta'ala sendiri menciptakannya. Bukan daripada sesuatu yang lain. Gitu. Bahkan daripada dialah datangnya segala makhluk dan benda-benda yang lain. Bumi pun daripada tu. Semuanya daripada tu. Ada. Maka dinamakan Nur kerana kejadiannya tidak ada perantaraan yang lain. Kita ni dipanggil zulumat, kata Bapa S. Panjang macam tu lah. Kita ni zulumat sebab apa? Kita mai daripada
daripada benih mani ibu dan ayah, yang mana berasal daripada makanan dan minuman yang akan makan. Jadi darah itu mai daripada makanan dan minuman. Makanan minuman itu mai daripada mana dalam, mai daripada unsur tanah juga. Sebab banyak lapisan itu sehingga menjadikan dia zulumat, menghalang wujud kita daripada melihat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita tak nampak perkuih kita tu Allah Ta'ala. Kita nampak yang lain-lain dulu. Sebab tu kita bergantung pada asbab dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita hanya melihat kepada terhijab tu. Terhijab tu lah dia bagi zulumat. Ni yang dikatakan sebagai nur. So tak heranlah kenapa Nabi boleh melepasi wujud nuruniyah tadi ni, hijab nur, kerana hijab nur tersebut pun berasal daripada Nur Muhammad. Mana mungkin dia boleh mencederakan tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala yang boleh mengetahui segala-galanya, tuan-tuan. Sampailah Nabi kepada tempat yang Allah Ta'ala jadikan dia untuk Nabi bermunajat kepada Allah. Syubi faham ya, Nabi bertemu dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Yang berada di langit itu Nabi kita. Ini jawapan daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Ketika ditanya, kalaulah Allah Ta'ala tidak duduk di atas langit, tak duduk di atas, kenapa Nabi pergi di sana? Itu yang digunakan oleh setengah orang yang kata Nabi duduk di atas tu. Maka jawapan yang diberikan Jabatan Mufti Negeri Sembilan adalah Allah Ta'ala menjadikan langit, atas langit sana sebagai tempat Nabi bertemu Allah Ta'ala. Nabi yang duduk di sana, bukan Allah Ta'ala duduk di atas langit. Sama lah macam Allah Ta'ala jadikan Nabi Musa bermunajat di Tur Saina. Nabi Musa duduk di Tur Saina bermunajat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan duduk di Tur Saina, tidak. Allah Ta'ala tidak bertempat. Sebelum kejadian alam, Allah Ta'ala sediakan ada wujud yang azali. Sebelum ada aras, sebelum ada atas, belum ada wujud nuruniyah, sebelum ada Nur Muhammad, sebelum ada segala-galanya tu, Allah Ta'ala ada wujud dah. Wujud yang azali, tidak ada permulaan. Jadi yang naik ke langit itu Nabi kita. Membezakan kedudukan Nabi kita dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa dipilih di bumi untuk bermunajat. Nabi kita dibawa naik ke langit untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila sampai di sana, Nabi berkata kepada Allah Ta'ala, engkau memilih menjadikan Ibrahim sebagai khalil engkau, dan menjadikan Musa sebagai kalim engkau, menjadikan Isa sebagai ruh engkau, ruh Allah kan, dan menjadikan Nuh sebagai Najiyullah. Itu semua gelaran Nabi-Nabi itu. Khalilullah untuk Ibrahim, Kalimullah untuk Musa, Najiyullah untuk Nuh, Ruhullah untuk Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi Nabi tak minta untuk dia. Nabi dia Allah Ta'ala kata, aku jadikan engkau sebagai Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam tersebut Nabi menerima perintah sembahyang 50 waktu sehari semalam. Inilah tuan-tuan, kalau kita lihat dalam banyak-banyak kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang paling banyak sekali, yang paling hebat, yang paling besar adalah ibadat solat. Yang lain-lain semuanya di dunia kan, ketika Nabi berada di dunia. Bahkan secara lebih tepat lagi ketika Nabi berada di kota Madinah. Ibadat puasa ke, ibadat zakat ke, ibadat jihad ke, ibadat apa jenis muamalat semuanya di dunia. Tapi satu-satunya yang Nabi terima di langit adalah ibadat sembahyang 5 waktu. Maka sebab itulah ulama sebut sembahyang itu adalah mi'rajul abdi, mi'raj hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbahasan sembahyang cukup-cukuplah tuan-tuan. Nah, kita perlu pula kurang-kurangnya sejam 2 jam pula untuk siapang bab sembahyang. Bukan bab fardu sembahyang, tidak. Bukan bab rukun sembahyang, tidak. Bukan bab syarat pada sembahyang, tidak. Tapi falsafah sembahyang dan hubungannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak siapang bab tu sahaja. Nak memerlukan sejam 2 jam pula lah. Negarilah bila-bila kita buat pula itu. Cumanya Nabi menerima perintah tersebut dengan hati yang seronok, dengan penuh kegembiraan.
kerana diberi perintah oleh Allah, diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebagai orang mukmin tetap perlu memandang solat ini sebagai hadiah Allah Taala kepada umat Nabi Muhammad. Jadi bukan satu benda yang memberatkan. Betul saya kata tadi, dia tidak akan dilihat sebagai satu yang berat, melainkan kepada orang-orang yang beriman, dia tak akan lihat sembahyang satu perkara yang amat memberatkan, kerana dia akan pandang sebagai satu pemberian hadiah daripada Allah Ta'ala dengan penuh kasih dan sayang kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat baginda yang Allah Ta'ala cintai. Umat Nabi Muhammad merupakan secinta-cinta umat manusia di kalangan umat-umat Nabi yang lain. Kemudian dia turun naik ke bawah, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Lagi ketujuh, Ibrahim pesan. Ini tentang pesanan ni, Nabi Ibrahim pesan ni, Nabi cerita tentang pesan Nabi Ibrahim. Pesan ke umat engkau wahai Muhammad supaya mereka banyak membaca tasbih subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kerana syurga itu tanahnya sangat-sangat subur, dan satu bacaan yang kita baca akan ditumbuhkan satu tumbuhan dalam syurga kelak. So perbanyakkanlah bacaan tersebut pesan pada umat kamu. Dan kita riwayatkan hadis ini dan sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, diriwayatkan kepada kita, diijazahkan oleh, tak ingat nama Syekh apa tu, guru, salah seorang guru pada guru Syekh Nuruddin yang main di Batu 10 dulu. Al-Banjari juga orangnya, Allah tak ingat almarhum dan guru dan dan dia ijazahkan kepada kita dalam majlis tersebut. Dan kita ambil lah, amallah banyak-banyak, kerana termasuk di antara amalan-amalan yang sangat-sangat utama, zikir-zikir yang sangat dicintai, merangkumi ketinggian, keagungan, kesempurnaan, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Turun naik ke langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa yang Allah Taala beri kepada kamu ya Muhammad? Allah Taala beri ke aku 50 waktu sembahyang sehari semalam. Musa kata tak boleh 50 waktu tu. Laqad jarrabtu, aku telah pun mempunyai pengalaman dengan bangsa aku sendiri, umat aku sendiri ni, Bani Israel. Badan gede-gede, besar-besar, ada umatmu lagi, ada kuat-kuat lagi. Sembahyang bukannya banyak pun, dua waktu pun tak boleh nak buat, tak minta puang. Nabi naik pula. So selama 9 kali bolak-alik, Nabi bolak-alik, pergi turun dan sebagainya, untuk bertemu Allah Ta'ala di tempat yang dipilih untuk Nabi bermunajat dari ini, sebanyak 9 kali. Semalam tu berapa kali Nabi jumpa? 10 kali pertama, kemudian 9 kali bolak-alik, 10 kali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, minta orang. Akhirnya Nabi kita bertemu bila kembali bulan. Maka terdengar suara mengatakan 5 waktu menyamai dengan 50 fardu, tak kurang sedikit pun. Satu kebajikan digandakan dengan 10 kebajikan. Maka sampailah Nabi akhirnya turun sampai ke bawah. Kalau orang tanya apa siapa Nabi Musa yang bagi saranan? Tidak, Nabi Ibrahim, datuk nenek Nabi kita sendiri. Kerana Nabi Musa, Nabi Ibrahim ni tuan-tuan, dia Khalilullah, kekasih ni. Dia tak cakap banyak sangat. Kasih ni dia orang cinta kan juga banyak. Abang besok pakai baju warna merah, ya merah pula. Ada pakai juga lah. Kekasih kan juga banyak kan. Tapi kalau kalimullah, dia cakap banyak sikit lah. Nama pun kalimullah. Ada nama bagi tahu, nama bagi tahu. Sebab tu kenapa Nabi Musa yang memberi nasihat kepada Nabi kita tu supaya minta orang. Turunlah Nabi dan balik ke Baitul Maqdis, naik semula Barak dan balik sampai ke bumi Mekah. Ada riwayat kata dari langit turun ke Mekah. Ada riwayat Nabi turun dulu ke Baitul Maqdis, kemudian barulah telah balik ke Mekah Al-Mukarramah. Sampai di Mekah, pagi dia termenung Nabi. Pagi dia termenung lah lalunya Abu Lahab. Muhammad, ada cerita awak ni. Cerita baik kan? Nabi kita semalam aku diperjalankan ke Baitul Maqdis. Oh, dengar tu Abu Lahab kata ni berita baik. Inilah saatnya untuk aku nak hancurkan dakwah Muhammad. Dia kata macam mana kalau aku turun sampai ke depan ke orang ni? Aku nak cerita ke orang kia. Nabi kata sebenarnya aku pening malam nak cerita macam mana. Nak terus sampaikan cantik sangat happy. Abu Lahab dia nampak ni satu peluang dia untuk
untuk jatuhkan Nabi kita. Dia pun himpun orang Mekah kata, ni mai semua ni dah terbaik cantik punya berita panas-panas keluar daripada oven lagi mai. Dia himpun semua orang dan Muhammad cerita dia apa yang cerita aku. Nabi pun cerita, semalam aku diperjalankan daripada sini ke Baitul Maqdis, bawa naik ke langit. Kemudian pagi ni dah sampai balik mai. Mana orang-orang tu masing-masing dekat kejut. Ya biar betul Muhammad. Kau pelik ni. Dulu mengaku jadi Nabi Rasul kan, lah mengaku pergi sana sini sebagainya. Itulah yang mereka minta supaya Nabi buktikan. Kalau orang sampai ke Baitul Maqdis, ceritakan Baitul Maqdis kepada kami. Yang saya cerita semalam, diperlihatkan Baitul Maqdis kepada Nabi SAW di Dar Uqail tu, di rumah Uqail tu, dia dapat diperlihatkan di sana bentuk Baitul Maqdis sehingga Nabi kenal berapa banyak pintu, tingkap dan sebagainya. Apa yang dipertanya semua Nabi jawab dengan betul. Dia kata wallahi betul ialah. Ada. Nabi dia bertanya Nabi lagi, ada tanda-tanda lain lagi? Nabi tak ada. Kata mereka, ada air fulan, ada rombongan perniagaan si fulan yang berniaga. Ada jumpa dia? Tak ada. Nabi kata, aku jumpanya Birrauha, itu tempat nama Rauha. Mereka kehilangan unta mereka. Waktu itulah aku rasa dahaga, aku ambil air mereka, aku minum. Jadi kalau aku jumpa mereka, tanya mereka tentang unta yang hilang dan tanya tentang gelas air yang mereka letak tu, aku minum dan habis. Kosong kau boleh tengok tak ada. Mungkin dia tanya macam mana Nabi boleh minum air mereka tu tanpa izin. Contoh, jadi kebiasaan orang Arab yang jalan dan sebagainya, dia akan ada letak ayam untuk keperluan orang-orang yang lapang dahaga dan sebagainya. So siapa-siapa yang lalu dia boleh ambil minum. So berdasarkan adat kebiasaan tak ada masalah. Macam kita hari ni ada makanan itu kan. Siapa perlu hajat beras ke gula, ambil kita. Tulis nama ya, tulis nama. Ada betul dia hamba Allah ke apa ke. So dah tahu dah macam tu, adat kebiasaan macam tu. So Nabi kata aku dahaga, aku minum. Dan ketika sampai Rasulullah dia bertanya, ya betul, kami kehilangan unta kami dan air minuman kami letak habis diminum. Dahaga sungguh tu, dahaga sungguh. Kemudian dia bertanya lagi, ada rombongan perniagaan kami milik kami nya. Hang jumpa lah dalam perjalanan tu, jumpa kat mana? Dekat Tan'im. Tan'im tak jauh kan. Nabi kata mereka akan sampai sebelum terbit fajar subuh. Nabi kata. Dan di depan rombongan tu adalah seekor unta yang dia panggil yang berwarna aurak, warna putih ke hitam, putih campur hitam sikit. Nabi itulah maksudnya gitu. Warna putih hitam gitu, ada putih ada hitam sikit. Lalu dia kata ni berita baik ni tanda. Dia pun tunggu malam tu tunggu nak tengok sampai ke Dhaka. Waktu subuh bila terbit fajar, terus orang dia kata wallahi fajar dah terbit. Dengar fajar terbit, yang satu dia kata wallahi, itu dia dah sampai dah. Rombongan perniagaan kita macam mana yang Muhammad kata tu betul dan benar, didahului oleh seekor unta yang warna putih ke hitam-hitaman. Putih ada hitam-hitam sikit tu masuk mai. Bila dia tengok dia ikut lah. Dah juga tuan-tuan dia kata wallahi hadza sihrun mubin. Ini sihir yang sangat nyata. So sihir Muhammad lagi canggih hari ni dia kata. Mungkin hebat sihir dia. Jadi tuan-tuan, sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini tuan-tuan adalah peristiwa keimanan sebenarnya. Kerana sebab itulah dengan sebab Isra wal Mi'raj, orang yang beriman semakin kukuh iman mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang tidak beriman tadi ini makin kuat penentangan mereka. Kerana dia qadiyah Isra wal Mi'raj bukan qadiyah hissiyah yang boleh kita capai dengan mata pada jadi tak. Dia adalah peristiwa iman yakin. Hanya orang yang beriman saja yang boleh menerima perkhabaran daripada Allah Ta'ala. Sebab itu ketika peristiwa ini diceritakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar kata betul kalau Muhammad kata macam itu? Ya betul. Kalau betul Muhammad yang kata lebih dari itu pun aku percaya. Betul percaya Muhammad cakap apa ni? Semalam yang pergi Baitul Maqdis, dia kata balik man. Sedangkan kita sebulan pergi sebulan balik. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku percaya dengan Muhammad berkhabaran daripada langit yang dia bawa. Hak ni daripada kecilnya. Tak ada apa sangat dibandingkan dengan berkhabaran langit yang dia bawa.
Maka sejak itulah digelar As-Siddiq, yang sangat-sangat membenarkan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan lepas habis peristiwa tu, Abu Bakar Siddiq mai jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku bukan tak percaya, nak tanya satu lagi ya, nak bagi teguh, yakin ni, bagi tenang jiwa ni. Lain daripada hak tu, tanda-tanda tu, ada tanda-tanda lain tak yang kau ni Rasulullah? Bukti yang lain lah. Bukan tak percaya, bukan percaya. Cuma dia nak ketenangan sikit. Saya tak ada orang lain, saya nak kahwin dengan abang, saya tak ada kahwin dengan orang lain, dia percaya lah. Saya cerita abang seorang je. Percaya, tapi dah hati tu dia nak juga lah bukti yang lain sikit lah. Itu ya, tenang jiwa. Nabi kata apa? Tak cukup lagi kan mimpi yang tengok dulu, terkejut dia. Terkejut dia kan? Abu Bakar Siddiq di waktu muda dia dulu, dia pernah bermimpi yang dia akan menjadi teman, sahabat, pembela, kawan karib, pak mentor kepada Nabi akhir zaman. Dia tak pernah cerita pada siapa pun mimpi dia simpan dia elok. Dia tak cerita kat bini dia tak cerita kat anak, tak cerita kat Nabi pun dia tak pernah cerita. Walaupun dia rapat dengan Nabi, kawan sejak kata, gembala kami sama-sama. Sampailah peristiwa malam Isra Mi'raj tu, peristiwa apa tu, bila dia tanya Nabi, ada tanda-tanda yang lain lagi yang kata hang ni Nabi dan Rasul lah, selain daripada apa yang aku percaya, aku tunjuk aku. Nabi tanya, tak cukup lagi kat mimpi yang tengok dulu? Cukup ya Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia tak pernah buka mulut kepada sesiapa pun. Macam mana Nabi boleh tahu? Artinya mimpi yang dia lihat dulu waktu zaman jahiliyah dulu ni adalah ru'ya as-salihah, mimpi yang benar, mimpi yang baik, yang Allah khabarkan kepada beliau yang dia akan jadi pembela, rakan karib, kawan, teman kepada Nabi akhir zaman, bahkan bapa mentor pada Nabi akhir zaman. Itulah yang Nabi sebut pada yang di saat dia minta satu lagi nak tahu untuk tenangkan jiwa dia daripada apa yang orang kafir Quraisy berkata ya Rasulullah. Tuan-tuan, inilah peristiwa yang berlaku pada Nabi SAW. Nah, kita tak hidup di zaman tu, kita terima berita dalam Al-Quran dan sebagainya, alhamdulillah. Yang kita boleh menerima dan kita boleh percaya peristiwa yang berlaku ni, dan dia termasuk salah satu daripada perkara yang wajib kita imani, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan pengajaran-pengajaran yang berlaku, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam peristiwa tersebut akan dapat kita jadikan sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan di muka bumi ini yang tak berapa lama lagi lah, yang sekejap saja lagi. Jadi umur usia di dunia ni sikit tuan-tuan, berbanding dengan usia kita di alam barzakh nanti. Orang kita tidak tahu berapa lama umur kita di dunia, tapi di alam barzakh kata orang itu lebih lama dan lebih lanjut, lebih panjang berbanding dengan usia kita di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan berbekalkan keyakinan, keimanan kita kepada Nabi SAW, kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Taala akan jadikan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang beriman di dunia dan beroleh kejayaan yang kekal abadi di akhirat kelak, dihimpunkan bersama-sama dengan baginda Nabi SAW, termasuk di kalangan orang-orang umat baginda yang mendapat syafaat baginda, selamat daripada segala-gala yang tidak diingini. Wallahu ta'ala Allah ta'ala. Ini dulu teman kita tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak surau yang studi untuk jemput saya. Saya ingat selama saya ceramah, sejak saya mula balik 2001, saya balik daripada Mesir tahun 95, 96, saya pergi ke Jordan. Balik ke Malaysia 2001 ya. So saya dah mula dah mengajar ceramah sikit-sikit. Sampai sekarang 2021, inilah kali pertama Habib serta Isra Mi'raj. Tahniah tuan-tuan, bagi hidup malam kat saya. Selalunya saya ambil part-part tertentu, saya sikit-sikit saja, dan kita ambil pengajaran je, tak sempat ambil langsung. So malam ni cerita tu pun banyak benda yang kita tinggal, banyak benda yang kita skip. At least setidak-tidaknya Nabi sampailah ke
ke Baitullahil Haram. Kata bini saya tu, abang baca ceramah Maulid Nabi ke ceramah balik ceramah episod merah, dia tanya malam ni sampai kat mana? Dia tanya. Dia tahu dah, memang tak pernah sampai, tak pernah habis. Dan kadang-kadang lekat tentang mana tu saya pun tak tahu, ikut taman yang saya bawa. Jadi malam ni sampai habis, cuma masa agak panjang sikit. Terima kasih atas kesabaran tuan-tuan untuk tunggu. Mudah-mudahan ada manfaat, ada keberkatan apa yang kita sampaikan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap mohon ampun dan maaf atas kelemahan saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubah wa 'inda al-mauti syahada wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr.